Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita akan buat latihan untuk keseluruhan, tapi bila ada kalimat isim yang mabni ataupun isim yang mu'rab, kita akan teruskan dengan latihan tersebutlah, yang mana perkara itu baru saja tuan-tuan pelajari. Dan minggu depan jangan lupa kita akan masuk satu pelajaran baru, iaitu peringkat ketiga tapi fa'il pula. Sebelum ni tuan-tuan belajar peringkat ketiga isim kan. Minggu depan kita masuk ataupun pertemuan kita berikutnya kita akan bahaskan tentang fa'il peringkat yang ketiga. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, boleh tak saya ulang sekejap tuan-tuan dengar isim peringkat yang ketiga apa kita pelajari. Walaupun saya tahu ramai di kalangan tuan-tuan telah pun mula menguasai, mula memahami, tapi saya nak ulang juga supaya benda tu melekatlah dekat tuan-tuan, mudah-mudahan. So peringkat ketiga kita belajar isim ada dua jenis, satu isim yang mabni, satu lagi isim yang mu'rab. So isim yang mabni tu apa? Isim yang mabni ni masa peringkat kedua tuan-tuan panggil dia isim yang ada gelaran dan fungsi. Ingat tak Kemudian isim yang mu'rab ni apa? Isim yang mu'rab masa peringkat yang kedua dulu tuan-tuan kenal dia sebagai isim biasa. Beza dia, mabni tu tak boleh ubah baris, tak boleh ubah apa pun sedangkan fa'il atau isim yang biasa dia boleh diubah-ubahkan baris hujungnya. Ingat tak Baik, isim ni dia boleh berubah baris hujung dan dia boleh berubah-ubahlah pangkat dia. So dia boleh berubah kepada tiga jenis perubahan. Dia boleh berubah kepada tiga jenis pangkat. Yang pertama, dia boleh berpangkat marfu'. Yang kedua, dia boleh berpangkat mansub. Yang ketiga, dia boleh berpangkat apa tuan-tuan? Majrur. Marfu', mansub dan majrur. Baik, tanda-tanda marfu' telah pun saya jelaskan pada tuan-tuan. Dan penyebab kalimat isim tu dapat pangkat marfu' pun telah pun saya jelaskan. Ada 6. Betul kan? Okey, tanda-tanda mansub pun saya dah jelaskan. Dan penyebab kalimat isim biasa tu dapat pangkat mansub pun telah pun saya jelaskan. Ada 11 kan tapi tak banyak yang digunakan pun dalam Al-Quran. Yang selalu jumpa tu ada beberapa saja daripada 11 tu penyebab-penyebab tu. Kemudian isim kalau di majrur telah saya dah jelaskan tanda-tanda dia, dan penyebab dia tak banyak. Penyebab dia ada 2 je. Betul tak Dan kemudian ada satu lagi part yang saya masukkan dalam pengajian kita. Tuan-tuan tengok dalam tuan-tuan punya diagram warna biru tu yang mana di situ apa kita panggil? Ada satu kelompok kalimat isim biasa ni, dia termasuk dalam kelompok at-tawabi'. At-tawabi' tu maknanya apa? Dia ada 4 kan? 4 jenis tawabi' kan? Yang mana 4 tu dia bukan pangkat asal dia. Sebaliknya dia dapat pangkat tersebut, dia dapat baris tersebut kerana dia follow baris orang lain. Kalau sifat dia follow baris mausuf dia ataupun baris zat dia kan. Kalau kalau ataf maktuf dia yang ataf tu dia follow maktuf dia. Maktuf dengan ataf ni dia mesti kena sama jadi dia follow antara satu sama lain. Lepas tu yang ketiga mungkin dia tu adalah apa kita panggil dia? Yang ketiga dia merupakan badal. Yang keempat dia merupakan taukid telah pun saya jelaskan. Kalau tuan-tuan lupa, tuan-tuan boleh ulang balik kita punya video tu. Ulanglah 10 kali, 20 kali, 100 kali pun tak ada siapa pun yang nak marah tuan-tuan Saya pun tak letih. Tuan-tuan jangan risau, dia dalam bentuk video. Tuan-tuan ulang je, dan tuan-tuan boleh ulang di mana saja tuan-tuan suka. Kalau nak pergi kelas yang makcik-makcik kena cari tudung kan, kena start indicator, susah kan. Kalau dengan video ni senang di mana-mana saja tuan-tuan dan puan-puan boleh mempelajarinya dengan mudah So hari ni tuan-tuan kita akan buat latihan Kita akan buat latihan pengajian peringkat yang ketiga. Kita akan jumpa kalimat-kalimat isim yang ujungnya baris ujungnya baris dia tersendiri dan hari ni kita nak jumpa satu lagi kalimat haraf jar yang tak ada dekat dalam kita punya diagram. Itu kalimat ma'a. Ma'a ni maknanya bersama tuan-tuan Ma'a maknanya bersama So pandangan ulama, ma'a ini dia termasuk dalam kelompok haraf jar. Ma'a maknanya bersama Ma'a maknanya bersama. Dia termasuk dalam kelompok haraf jar So kalau ada ustaz-ustaz yang tak setuju, dia kata ma'a ni bukan masuk dalam kelompok haraf jar, dia nak kata ma'a ni termasuk dalam isim zaraf dan sebagainya, tak apalah, itu pandangan dia. Tapi kita ikut apa yang telah apa yang saya bawalah. Kalau tuan-tuan jumpa ustaz lain dia kata ni bukan haraf jar, dengarlah dia punya pandangan. Kalau tuan-tuan rasa pandangan itu lebih baik, tuan-tuan pakailah pandangan dia, tak ada masalah So bagi kita ma'a termasuk dalam kelompok haraf jar berpandukan kitab yang ada di tangan saya tuan-tuan So tuan-tuan jangan lupa buka surah Ali Imran muka surat 57 ayat yang ke-53. Rabbana amanna, atas sekali, ayat atas sekali. Rabbana amanna bima anzalta Rabbana amanna bima anzalta ayat 53 surah Ali Imran. Buka muka surat 57 ayat yang atas sekali So kita akan bahaskan sebentar lagi. Tuan-tuan ready dengan video yang kedua insya-Allah.